Tapi musuh dengan pengkhianat lain. PN ni pengkhianat. Sebab apa kita panggil pengkhianat? Sebab dia bentuk kerajaan dengan cara khianat. Muhyiddin tu pengkhianat, Azmin tu pengkhianat. Tikam kawan-kawan dalam parti hanya untuk dapatkan kuasa. Itu dipanggil pengkhianat. Kalau ikut logik akal, mana mungkin Anwar nak terima penggabungan ataupun idea daripada Agong. Tetapi Anwar memikirkan yang penting bukan diri dia, yang penting bukan emosi dia, yang penting apa yang Allah perintahkan tentang penyatuan Melayu. Dan ini disampaikan oleh Tuan Agong. Agong adalah ketua agama, dia ulil amri. Ketika itu kerajaan tak ada, dia adalah pemerintah. Dia Tuan Agong, dia ulil amri, dia ketua agama. Bila dia ketua agama, apabila dia ulil amri, ada ayat Al-Quran yang sebut tentang taat kepada ulil amri. Tak boleh derhaka, tak boleh melawan kepada ulil amri kalau apa yang disarankan oleh pemerintah benda-benda yang baik. Kecuali kalau disarankan benda-benda yang mungkar. Benda yang mungkar betul tak boleh taat. Tapi kalau benda wajib taat, benda yang baik kena taat, kena ikut. Apabila Agong memberikan pandangan, Agong menitahkan perkara yang baik, kena ikut. Maka Anwar kata, okey, tak apa. PH boleh bergabung dengan PN. Tak ada masalah. Anwar boleh lupakan segala ada yang lepas. Tapi Muhyiddin ni, kan? Muhyiddin ni, saudara, dia bukan fikir tentang penyatuan Melayu. Dia bukan fikir tentang penyatuan Islam. Kalau dia fikir, dia juga akan terima. Kan? Tapi apa yang dia fikir? Dia tengok dulu. Kalau kami nak bersatu, siapa nak jadi Perdana Menteri? Jawatan dan kedudukan tu nak tengok dulu. Dia tak fikir dah tentang penyatuan Melayu Islam, tak fikir. Rahmat yang Tuhan nak bagi ni kepada negara kita ni tentang penyatuan Islam seperti mana yang disebut oleh Al-Quran, Muhyiddin tak mau. Sebab bagi dia sebenarnya bukan masalah penyatuan. Masalah sekarang bagi aku adalah aku hilang kuasa dan aku nak kuasa itu balik. Sebab aku jadi Perdana Menteri 17 bulan je. Mana aku sempat? Aku sempat sakau Januari bawah je. Banyak lagi aku nak sakau, tak sempat. Rumah aku dah renovate 38 juta. Gila ke aku nak renovate rumah kediaman resmi tapi aku tak duduk? Gila lah, dia kata. Aku dah order Mercedes, aku tak payah naik. Rumah aku 38 juta tu, rumah kediaman Perdana Menteri tu aku dah buat. Guna duit korang lah, duit korang rakyat berjata ni. Aku gunakan duit korang yang tengah susah Covid, yang korang nak angkat bendera putih tu tak makan, tak mentekar darah. Duit korang aku sedut, repair rumah aku, korang pergi korek tabung kali BSP. Tiba-tiba aku tak boleh jadi PM. Mana boleh? Tu ada. Saya nak tunjuk. Nak beritahu walaupun betapa bodohnya kamu kalau kamu masih mengharapkan PN tu jadi kerajaan. Sebab itu bila Allah perintahkan supaya bersatu padu, yang menjadi pertimbangan dia adalah aku nak bersatu tapi aku nak jadi ketua. Aku nak jadi Perdana Menteri. Aku boleh bersatu dengan PH tapi letak aku Perdana Menteri. Anwar jadi timbalan. Sebab 82 itu lebih kecil daripada 74. Itu dia punya matematik. Akhirnya dia tak mau terima, saudara. Dia tak mau terima penyatuan. Kalau Muhyiddin yang macam itu, Din Cirit yang macam itu, perangai dia, tolak apa yang disaran oleh Agong, kita boleh terima lagi lah pasal dia tu dia memang juhala, orang jahil. Kan? Muhyiddin ni. Tak apa dah. Tapi lebay tu. Hadi yang sama-sama dengan dia menghadap Agong, yang dikatakan ulama sangat tu, kan? Yang dikatakan ulama hebat sangat tu, dia pun tolak. Dia pun tolak tentang penyatuan Melayu Islam ini, saudara. Sedangkan dia sendiri selalu baca ayat tu dulu. Waktu dia jadi kerajaan, dia selalu baca ayat itu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemerintah kepada kamu selagi pemerintah tidak mengarahkan kamu melakukan kerja kemungkaran. Kena taat, dia kata. Waktu dia jadi kerajaan lah, sebab dia tak mahu lawan dia. Dia tak mahu lawan kerajaan dia 3 bulan tu. Dia baca ayat tu. Dia tunggang ayat itu supaya dia boleh kekal sebagai kerajaan.
Apakah betul? Ya betul. Memang betul pun. Kena taat kepada Allah. Taat kepada Allah mutlak. Taat kepada Rasul mutlak. Tak ada dipertikaikan. Tetapi taat kepada pemerintah tidak mutlak. Iaitu apa dia? Iaitu selagi pemerintah tidak menyeru kamu kepada kemungkaran. Kalau diseru kemungkaran, tak boleh taat. Kalau dia ajaknya rakyat, korang semua jom kita minum arak semua, kan? Tak boleh taat. Walaupun datangnya tetah itu daripada raja, daripada pemerintah, tak boleh taat. Tapi kalau pemerintah kata, ayo umat Islam, ayo orang Melayu bergabung, bersatu, sebab kau orang tak ada siapa yang boleh jadi kerajaan. Kau orang tak cukup jumlah semua sekali. Kalau 82 pun tak cukup jumlah, takkan 74 dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Tak masuk akal lah. 82 Agung kata, PH 82 tu tak cukup jumlah. Nak bentuk kerajaan bersendirian. Tiba-tiba haji kata, oh 82 tak cukup jumlah, kami 74. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Tunggu raja panggil, tunggu istana panggil. Kepala otak dia berjambul. Ego, sombong. Dah kalah ego lagi sombong. Dah lah sombong, jahat pula. Tak mau dengar cakap raja. Tetah raja tak mau dengar. Oh, tetah raja bukan Qati'i. Tetah raja bukan Qati'i. Habis tetah siapa yang Qati'i? Tetah kau, Qati'i. Tetah anak kau Khalil tu, Qati'i. Tetah siapa? Sibuk Qati'i. Tentang tetah raja atau Qati'i. Tapi watikah raja kau nak. Nak jadi ahli parlimen, dapat watikah jadi, nak jadi apa? Duta khas Timur Tengah, Agung juga bagi. Aku ambil. Qati'i sangat watikah kau tu. Nak jadi menteri, hanya Agung. Angkat sumpah depan Agung. Qati'i sangat. Bila Agung buat benda baik, tak nak terima. Jahat saudara. Ini yang merosakkan politik negara kita ini. Kerana ada orang politik yang lebih berpolitik daripada apa yang Al-Quran suruh. Bayangkan kalau PRU16 itu kita bersatu padu. Hari ini tak bergaduh lah saudara. Kalau semua parti UMNO bersatu, PAS, duduk sekali, pimpin negara kita, kita boleh berdepan dengan Israel senang-senang saudara. Kita berdepan dengan negara-negara besar senang-senang saudara. Sebab kita tak ada orang yang penyatuan kita hebat. Tak ada lagi orang sibuk-sibuk nak bakar kaki kiamat. Tak ada lagi orang berani nak sentuh Islam. Dan kita juga akan hormat kepada agama lain. Tetapi kerana kita menolak rahmat yang Allah nak bagi kepada kita, kita sendiri tolak. Sebab kita ego dan sombong. Sebab kita rasa rakus, kita nakkan jawatan. Maka inilah yang terjadi pada negara kita. Sebab kita kata kita hebat. Tak perlu dah petunjuk Allah. Kita nak gunakan Allah waktu kita nak melanat orang. Nak palai raya je, mula dah himpun ke orang, dah stadium, doa lanat. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah ada negara ini, ada orang bukan Islam nak rampas negara kami. Kedah akan dirampas oleh orang kafir. Pertahankan Kedah kepada orang Islam yang merintah ya Allah. Kalau kami tidak perintah, orang kafir perintah. Doa lanat macam itu. Betul bagi tahu rakyat Kedah, jaga-jaga negara kita orang serang, negara kita orang nak rampas. Negara kita rampas, orang Melayu Islam tak perintah dah Kedah. Sekarang ni Islam perintah Kedah ni jadi ni. Ni Kelantan tu, tahun Islam Melayu perintah Kedah. Kedah Kelantan. Yang bukan Islam perintah negeri daripada dulu, satu negeri je. Pulau Pinang je. Lain tak ada lah. Lain semua Melayu Islam perintah lah. Cuma kau sendiri tak boleh nak perintah. Kau tidak mengurus negeri. Sebab itu negeri, ada negeri-negeri yang mundur, miskin. Sebab kau salah. Bukan kerana bukan Islam. Bukan Islam perintah satu negeri je selama ini. Di Pulau Pinang itu pun satu. Mana ada negeri lain lagi? Sabah Sarawak pun tak ada. Pulau Pinang yang satu yang bukan Islam jadi ketua. Itu pun DAP baru ni sebelum ni gerakan. Sama juga. Bukan Islam juga. Apa masalah? Terseksa sangat kaum Melayu Islam di Pinang tu. Miskin sangat ke di Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang ini adalah negeri yang diiktiraf dalam majalah sebagai bandaraya terbersih. Terbersih saudara. Keluar majalah. Di Pulau Pinang ni. Tak malu kita. Negeri yang perintah oleh bukan Islam, dikeluar majalah sebagai bandaraya terbersih di Asia. Kita sebagai negeri Islam, keluar baru ni, ya Allah.
Yang keluar baru ni kat TV3 baru ni, di wakaf Cik Yeh tu, tempat parking kereta dia banjir. Bukan banjir biasa, saudara. Bukan masalah banjir, musim banjir. Air bertakung dengan nyamuk, kotoran, dan kereta tak masuk satu pun. Terbiar tempat parking di wakaf Cik Yeh. Dengan kotor, busuknya, sampai keluar TV. Ini yang kita nak tunjukkan. Islam perintah. Tak malu kita kepada negeri yang Islam bukan perintah, dapat pengiktirafan bersih. Patutnya kita negeri Islam perintah lah, kita kena contoh. Bahawa Islam memerintah tempat bersih, masjid bersih, sekolah belajar, tempat belajar bersih, tandas masjid bersih. Ini pergi tandas kita, tandas masjid pun boleh masuk tandas dah baru lah. Ni kena bulan Ramadan, tarawih ni. Masjid, kalau tak jaga, bukan main berbau masjid di tandas. Musim tarawih ni, kalau tak jaga. Patut kita malu. Ulama Allah. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Sebab itu Anwar tekankan tentang bab kebersihan. Biarlah orang kata daripada menteri tandas sekalipun, bagi dia anak kita yang belajar di sekolah, nak dapatkan ilmu dunia ke ilmu akhirat, ke belajar di sekolah tu, kena dengan jiwa dan minda yang bersih, baru boleh dapat ilmu. Minda yang bersih datang daripada persekitaran yang bersih. Kalau persekitaran tempat anak kita nak buang air pun kotor, macam mana anak kita dah dapat minda yang bersih? Macam mana dia dapat pelajaran yang baik? Jadi Anwar ambil benda basic, asas. Dia selesaikan perkara asas. Yang kadang-kadang cikgu pun tak boleh tahu tentang tandas ini. Kadang-kadang guru besar pun tak boleh tahu tentang tandas sekolah dia. Tapi Perdana Menteri ambil tahu, saudara. Tapi kita hina dia. Kita pelekehkan dia. Kita persendakan Perdana Menteri tandas. Kita pelekehkan dia pada Menteri tandas. Tapi kita tengok masjid di kampung kita. Tengok masjid di kampung kita tandas macam mana? Tandas di Masjid Rusila macam mana? Kotor ke tak kotor? Anak tu macam mana? Patutnya kita bersyukur. Anak kita belajar tempat yang sekitaran yang baik. Kalau daripada menteri pun tengok tandas, maksudnya apa, saudara? Anwar nak tunjukkan, kalau bab macam ini aku boleh turun pergi tengok. Kalau kau menteri-menteri, kalau kau ketua-ketua pegawai-pegawai kerajaan, kalau kau guru besar, tolonglah buat. Benda boleh buat. Tandas ni benda boleh buat, boleh tengok. Apa masalah lagi? Bab peruntukan, aku bagi, Anwar kata. Dia bukan cakap mulut aja. Kena bersih, tempat kena baik, tak ada. Dia tahu tempat kadang kotor sebab rosak. Air bertakung, tersumbat. Dia tahu. Sebab itu dia bagi peruntukan. Setiap sekolah tandas rosak 70,000, saudara. Dan kebanyakan kontrak-kontrak kecil yang dapat projek baiki tandas ni Bumi Putera Melayu. Tapi takkan Anwar nak cakap, semua projek ini saya bagi kepada Melayu Islam, semua Melayu Islam. Anwar tak nak wawalkan macam itu. Tapi orang yang dapat projek tu majoritinya Melayu Islam. Walaupun kecil pun, saudara. Itulah rezeki yang dia bagi kepada kita. Yang kita dah hina dia sebagai orang bukan anti Melayu, anti Islam dan sebagainya. Tapi dia tak wawalkan apa yang dia buat, apa yang dia bagi. Dia tak cerita. Lepas tu kadang-kadang dia pergi, selain di luar negara, dia pergi dalam beberapa negeri dia pergi. Dan setiap negeri yang dia pergi, ada je peruntukan yang diumumkan kepada negeri berkenaan, peruntukan tambahan diumumkan. Semalam tak saya Perlis, ada lagi berapa juta. Negeri Perlis tu ni pembangkang, tapi ada di negeri Perlis ada jabatan-jabatan yang bekerja jabatan kerajaan negeri itu, mereka perlukan juga kemudahan, mereka juga perlukan peruntukan, dia bagi peruntukan. Baru ni pun dia umum duit raya RM500. Kan waktu dia bercakap dalam jumpa dengan kaki tangan awam, dia umumkan. Kadang-kadang bila saya tengok dia umumkan RM500 duit raya ni, kan, dan orang gembira sebab baru lagi berminggu lepas itu dapat 2,000, kan, bantuan bonus 2,000 kaki tangan awam, 1,000 kepada pesara dan juga veteran yang tidak berpencen dapat 1,000. Bagilah kaki tangan awam 2,000. Tak sampai berapa bulan raya pula. Kan? Boleh je dia sebut aku dah bagi dah 2,000 itu hari, baru lagi, kan. Tapi dia kata dalam ucapan dia kata masih lagi, orang kata 2,000 tu dah habis guna.
Nah, dah habis guna dah. Beli part-time nak sekolah lagi, dia tak cukup. Nak raya lagi. Jadi dia fikir juga. Kan? Dia tambah 500. Pesara dapat 200 lebih. Termasuk yang tidak berpencen. Yang kontrak pun dapat juga 500. Masa dia mengumumkan itu, ramai yang suka. Tapi kita yang tahu, yang dapat menyelami perasaan dia, kita rasa sebab dan juga sedih. Ya. Dikala dia mengumumkan 2,000, dikala dia bertambah lagi nak raya, dalam keadaan dia mengumumkan untuk orang, dia tak ada gaji. Dia sendiri pun tak fikir tentang diri dia. Saya pun tak tahu dia menyimpan ke tidak duit dia. Kan? Dia tak fikir tentang diri dia. Dia umum tak untuk orang, untuk rakyat ni, dia umum. Kan? Walaupun kadang-kadang dalam nada jenaka dia sebut, kan, dia umur 500, saya dah bagi dah 2,000, habis dia kata, nak raya lagi. Saya jumpa kat orang bazar Ramadan, saya tanya, bukan kena bagi 2,000? Alah, terima kasih Datuk Seri, dia kata. Okey lah tu dapat 2,000, tapi itulah dia kata, 2,000 ni belanja nak sekolah. Dia kata kan. Dia fikir balik, dia jumpa orang, dia kata, orang kata memang betul dia terima kasih dengan 2,000 tu. Tapi hakikatnya 2,000 tu dah habis. Belanja sekolah, nak raya pula kan. Sebab tu dia bagi juga 500. Dia umumkan juga 500. Dalam keadaan macam itu, dia cerita siang malam dia fitnah, saudara. Orang burukkan dia lagi. Semalam saya baca satu, diorang tarik grup WhatsApp. Daripada grup tentera juga, bekas tentera. RM200 dia kata, kita pesal yang tak berpencen dapat. Nak beli baju raya nak macam mana? Tengok. Ni sikap masyarakat kita. Dapat RM200, saya yang bekas tentera veteran tak pencen. Nak beli baju raya nak macam mana? Tengok. Ini yang dikata di antara golongan kita orang yang tak tahu bersyukur. Zaman dulu kerajaan sebelum ini 1 sen pun tak dapat, saudara. Sebab dia tidak berpencen. Dia memilih tidak berpencen, maka dia tidak dapat. Di bawah Anwar Ibrahim ni, engkau tak berpencen, kau dapat 200.5 ni. Engkau dapat. Tapi bila dapat kau kata apa? RM200 nak beli baju raya apa? Kalau kita tahu kita susah, janganlah beli baju meraya anak-anak kita baju yang mahal. Takkanlah anak kau RM200, anak kau berapa orang? Sedozen ke anak? Tak ada pencen. Itu kau buat anak setahun. Dan kau kerja apa? Kau sendiri memilih tidak berpencen. Habis itu kau nak kerja apa? Selalunya orang memilih tidak berpencen kerana dia ada kejayaan lain. Kejayaan yang lebih baik. Kalau saya bekas tentera, ada kawan saya yang pencen awal. Bukan pencen awal lah, dia memilih tidak berpencen. Dia mendapat perkhidmatan awal. Biasanya kawan saya ini, dia dapat peluang yang lebih baik. Dia berkhidmat 15 tahun. 15 bulan. 15 tahun. Dalam tentera. Syarat pencen dalam tentera 21 tahun. Syarat minimal 20 tahun. Tapi ada kawan saya yang berhenti awal 15 tahun. Tak nak pencen. Dia memilih sendiri untuk berhenti awal. Sebab dia ada pilihan kejayaan yang lebih baik. Pendapatan gaji yang lebih baik. Okeylah. Bukannya dia berhenti, dia nak jadi penganggur. Bodohlah dia. Berhenti tentera 15 tahun, kemudian jadi penganggur. Kan? Kadang mengadu dia susah. Jadi saya pelik bila ada orang dalam yang tidak berpencen ni, dia mengeluh. Dapat 200 lebih. Nak makan apa dia kata? Habis selama ni kau makan apa? Puluhan tahun selama ni kau tak ada pencen pun, kau makan apa? Kau makan pasir. Bersyukur saudara, belajar bersyukur. Kalau tanya nafsu kita memang takkan cukup. Anwar bagi 2 bulan 2,000 ke 3,000 sebulan bonus, raya bagi 500 ke bagi 2,000. Takkan cukup kalau tanya nafsu kita. Mana ada manusia cukup dengan duit? Kalau tidak, takkanlah pemerintah, orang ahli politik yang kaya raya ni dia rasuah. Kebanyakan yang main rasuah juta-juta, belian-belian ni, sakau jana wibawa ni, yang ada sorok-sorok duit ini, bukan orang miskin saudara. Orang tu duit dia banyak. Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, gaji besar, allowance besar. Tapi rasuah, sebab apa? Tak cukup. Oleh kerana dia tak cukup, itulah dia buat rasuah. Sebab itu duit ni takkan cukup. Tapi kalau kita tahu bersyukur, dengan nikmat Allah cukup. InsyaAllah cukup. Tak bagi 200 lebih pun, InsyaAllah kita boleh raya. Sebab selama ni kenapa kita boleh raya? Selama ni kaki tangan awam.
Tak dapat 2,000 pun. Berhari raya tak? Ada berhari raya. Zaman dia cirit kau tak dapat raya. Zaman dia cirit kau duduk rumah. Tak boleh beraya, tak boleh pergi masjid, tak boleh. Zaman dia cirit tu lah. Nak ziarah kubur tak boleh. Nak beraya tak boleh. Kau makanlah kerupuk 20 ekor kat rumah hari raya. Nak pergi sembahyang raya tak boleh. Itu zaman dia cirit. Zaman paling derita. Sebab apa? Sebab tak ada rahmat langsung Tuhan tunjukkan dan Tuhan turunkan pada mereka. Minyak turun zaman tu, tapi turun minyak kau tak boleh nak bawa kereta, tak guna. Turun minyak petrol waktu tu nak keluar rumah pun tak boleh. Ni kau fikirlah sendiri. Apa gunanya waktu itu kalau minyak bagi free pun tak ada guna. Kalau kau dikurung dalam rumah. Tak guna kau bagi free minyak petrol kalau kau nak makan pun dekat Bendera Putih. Fikir saudara. Jangan kerana emosi. Kerana kau nak sangat keluar daripada KPSP, kau nak jadi Perdana Menteri. Berapa banyak beratus-ribu berjuta duit KPSP kau tu yang kau nak dia keluarkan setahun sekali, setahun sekali. Nasib baiklah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia tak keluarkan. Itu dividen tinggi KPSP tahun ni. Kalau ikut kehendak Papua ni, Papua yang kemaruk tak ada duit ni, yang pemalas bekerja ni, yang semata berharapkan KPSP ni, kalau ikut kehendak-kehendak dia orang ni, tak ada dividen tahun ni. Kalau dah kosong tabung KPSP tu, nak dividen apa? Nasib baik Anwar tak benarkan. Sebab Anwar tahu hanya berapa segelintir sedikit saja yang betul-betul perlukan duit itu untuk mereka. Yang lain ni perlukan duit kerana nak belanja, nak joli. Berapa ramai yang tukar kereta, berapa ramai yang tukar motor, berapa ramai yang tukar gelang emas, berapa ramai yang tukar handset dapat KPSP. Sebelum ini yang keluarkan 3-4 kali di zaman Din Cirit dan Pamai. Bukan kita tahu, kita pun ada kawan. Dia pun cerita, kita nampak sendiri. Dapat duit KPSP apa yang dia buat. Yang betul-betul perlu ada saudara. Alhamdulillah, mereka boleh selesaikan masalah dia. Bayar hutang ke bayar apa, okey. Tidak ada masalah. Sebab itu bila pengeluaran kali pertama KPSP, pengeluaran kali kedua, kita tak bantah. Anwar tak bantah pun. Sebab dia tahu waktu itu okey, bolehlah, ada alasan. Tapi kalau dah masuk 3 kali, 4 kali, kan, maknanya duit takkan cukup. Itu nak kita beritahu. Korek lah macam mana KPSP tu takkan cukup. Gaji macam mana tinggi pun takkan cukup. Sebab tu orang besar jawatan, mereka kuat rasuah. Kalau mereka tak menerima, mereka memberi. Sebab takkan cukup. Hanya orang yang tahu mensyukuri nikmat saja, dia akan rasa cukup apa yang ada. Ini dapat 200 lebih. Kita bukannya golongan yang berpencen pun. Tak berpencen. Kalau kerajaan tak bagi pun tak jadi masalah. Sebab kau tidak berpencen. Dan kau tidak pencen dan kau pilih sendiri. Kau tak berpencen kerana kau nak dapatkan duit cash yang banyak. Selepuk kau dapat. Kan? Macam boleh tahan lama sangat. Dan kau pilihlah tidak berpencen. Okeylah. Itu pilihan kau. Tapi sekarang bila kau dah tua, kau dah tak boleh nak bekerja, kau dah tak boleh nak bekerja macam mana, kau tak ada pendapatan. Pencen dah tak ada. Nak bekerja pula dah berusia. Kan? Baru kita tahu susahnya kalau kita memilih untuk tidak berpencen. Okeylah, dah terlajak nak macam mana. Bila abang nak bagi 200 lebih, kan? Untuk raya ni, bersyukurlah. Itu Datuk Seri Ibrahim sebut. Kalau tak nak berterima kasih dengan saya pun tak apa. Tapi janganlah fitnah saya. Kan? Itu je. Dan kita harap pun macam itu. Kalau kita nak berterima kasih dengan Anwar pun tak apa. Tapi janganlah duk fitnah dia siang malam. Bercakap, aibkan dia. Dalam negara luar, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Palestin, orang yang pro kuat Israel di luar sana, menjadikan Anwar sebagai sasaran mereka. Ni yang tangkap seorang lagi ni. Kita harapkan boleh ramai kita tangkap lepas ini. Israel seorang yang datang ke Malaysia ni. Ejen-ejen Mossad. Kerja mereka lebih mudah, saudara. Sebab apa? Sebab mereka kata tujuan kita untuk nak menyekat Anwar. Nak membenamkan Anwar Ibrahim. Sebab apa? Kuat sangat lawan Israel. Kerja mereka lebih mudah kerana dalam negara kita sendiri pun ada orang yang kerja dia siang malam nak jatuhkan Anwar. Jadi boleh permudahkan kerja dia. Sepatutnya kita dalam keadaan politik dah habis dah ni, sepatutnya kita sama-sama pertahan negara kita, berdepan dengan musuh-musuh di belah Israel sana.
Tapi tidak. Yang bakar kemat itu bukan Mossad. Yang bakar sana, letup sana, baling bom sana, itu bukan Mossad. Orang kita silap-silap Melayu Islam buat kerja bulan Ramadan ni. Sebab itu Israel datang sini, dia kata kerja kita mudah. Dan sebab dalam negara kita, politik negara kita tak sama macam negara lain. Politik negara kita ni teruk. Dah habis pada raya pun tak habis-habis duk pecah belahkan orang. Main isu kaum, keterlaluan, guna ayat Quran, pusing belik ayat Quran, anak lebih hadi pun sama. Menulis ayat Quran, dimainkan, dipersendakan, dan dikata orang lain yang kata macam itu. Dia yang buat. Orang macam ni memang celaka, saudara. Pakai kopiah, pakai jubah, tulis Al-Quran dalam Facebook, kemudian persendakan ayat Quran kerana tuduh orang lain. Dialah pejuang. Pejuang kepada otak dia. Tak ada batas langsung nak berpolitik. Tak puas bapak kamu jadi menteri khas Timur Tengah, menteri ni, duta khas Timur Tengah. Tak puas lagi. Kamu tak puas jadi anak duta khas Timur Tengah. Dia sakit hati sangat kerajaan. Oh, itu hari seronok. Bapak kamu jadi menteri kan, duta betul menteri, makan gaji buta. Seronok pakai motor besar kan, bergambar dengan motor besar. Oh, anak ulama motor besar, saudara. Bila kita komplain kan, Nabi pun naik kuda mewah, naik kuda mahal. Apa salah saya anak ulama ni naik motor besar? Tak puas lah tu. Tak puas jadi kerajaan. Seronok jadi anak duta khas Timur Tengah kan, dapat gaji bulan-bulan, naon lagi, kerja main telur je kat rumah. Pergi luar negara tak pernah. Sembang bukan main. Saya duta khas, saya akan tarik pelabur negara Arab datang ke Malaysia. Haji Hadi nak tarik pelabur dekat Marang pun tak bawa pelabur. Dia jadi Menteri Terengganu pun tak boleh buat apa kat Terengganu. Apa pelabur dia buat ke Marang tu? Nak jadi nak buat pelabur kat Malaysia konon. Sembang je. Lebay ni sembang kuat terus. Tu dapat pemimpin macam Sanusi tu sembang lah. Lita Lumba, perempuan-perempuan cakap sikit ceramah, Lita Lumba, ceramah sana, Lita Lumba. Dah sekali Selangor yang siap. Dia tak ada apa. Yang cakap dia, yang siap dekat Selangor. Sembang pasal kalau air, putus air, pintu-pintukan air dah lah. Johor siap. Loji air. Kedah tak siap juga. Sembang kat sana, kat Zaliman, kita menentang kat Zaliman, kita lawan keadilan, Madani kena adil. Yang tak bayar gaji kat Kedah. Mana ada berlaku kat Pulau Pinang, DP Pentah tak ada pun, orang tak bayar gaji. Berlaku kat Kedah. Tak berlaku pun kat Selangor, tak bayar gaji. Tak berlaku kat Negeri Sembilan, berlaku di Kedah. Yang sembang tentang keadilan kezaliman tu engkau. Tapi yang buat kezaliman tu engkau. Oh, Madani nak buang pencen ni, zalimnya. Oh, Madani, Mak Anwar boleh pernah buang pencen. Yang buang pencen tu Kelantan. Yayasan Islam Kelantan dah buang pun pencen sekarang. Yang kau cakap zalim-zalim tu Kelantan dah buat dah. Madani tak buat lagi. Tak bincang pun lagi pasal pencen. Tengok. Kalau itu pun walau orang tak fikir, tak tahulah. Buang je lah otak. Jangan salahkan saya. Ana dah bagi nasihat. Ana hari-hari buat kuliah untuk mencerdikkan anta. Tapi kalau anta masih mau jadi kedai, itu terserah pada anta lah. Anda lah gonok jadi kedai supaya ditunggang oleh orang, itu terpulang pada anta. Tugas ana adalah untuk melaksanakan apa yang Allah perintah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Serulah ke arah Tuhan kamu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Ini yang saya buat. Bijaksana tak saya sekarang. Bijaksana saya. Hikmah apa hikmah saudara? Hikmah dia kena saya kena bersopan santun lah. Itu hikmah saya untuk berdakwah dengan orang ni. Apa bijaksananya saya? Saya kena berpakaian serban macam ini. Sebab walaupun dia akan tertarik dengan serban, tertarik dengan jambang macam ni. Macam maulah kan. Bila pakai macam ni macam maulah saudara, wala untit usahakan kulit udang saudara. Kulit lembu pun dia akan lepas saudara.
Kalau pakai macam ini, usahakan kopek kulit udang, saudara, abang untit. Kulit lembu, kulit gajah pun ana rela kopek, dia kata. Ramai. Warna on pula, bila pakai macam ini, saudara, saya rendam kaki saya dalam baldi, dia boleh minum. Boleh minum, saudara, ambil berkat. Ni warna on. Bukan nak bohong. Kalau saya dah pakai macam ni, saya rendam kaki saya dalam baldi, dia akan minum, ya, dia jadikan air jampi, saudara. Sebab tu saya kena pakai macam ni lah, ya. Sebab tu dikatakan uslub, ya, kita berdakwah ni kena ada uslub, kebijaksanaan kita. Dengan siapa kita nak berdepan sekarang? Kalau saya berdepan dengan orang budak penyokong keadilan, saya tak pakai macam ni. Saya pakai topi, saya pakai cap, pakai coat kan, kemas kan. Pasal ada orang senang nak cakap dengan dia orang otak dia terbuka. Tapi kalau dengan bola on, saudara, saya kena ikat serban ni kuat, tertebal sikit supaya otak saya tidak boleh berkembang. Saya kena jadikan, saya kena letakkan taraf saya taraf bola on. Baru boleh saya cakap. Sebab itulah, jangan selalu pelik. Ada ketikanya saya pakai topi, ada ketikanya saya tak pakai apa-apa. Tak pakai atas kepala lah, pakai. Ada ketikanya kepala saya tak perlu pakai topi, ada ketikanya saya tak pakai apa-apa atas kepala, ada ketikanya saya lihat serban. Bergantung kepada dengan siapa saya berdepan. Dipanggil uslub. Istilah Arab dia, pendekatan. Kalau saya berdepan dengan warna on, saya kena pakai macam ni lah, saudara. Kena pakai macam ni. Sebab warna on ni kalau nampak macam ni, dia kata, ni betul. Ni betul ulama', dia kata. Betul ulama'. Yang penting mukadimah. Mukadimah tu kenalah sikit. Baca petik-petik sikit Al-Quran, kan. Tak kisahlah Quran baca dah, petik kan. Tak maksud apa pun peduli kan. Dia kata warna on tak penting, dia tak penting. Kau baca Al-Quran je, ya. Kau baca surah Ikhlas pun tak apa. Surah Al-Ikhlas pun tak apa. Janji bunyi Al-Quran sikit sebagai mukadimah. Lepas tu boleh lah nak mencarut ke, nak fitnah ke, nak mencarut ke, nak cakap apa ke, bapak hang. Kalau bapak hang, tak apa dah. Mukadimah tu nak kena penting. Buat orang senang. Jadi saya terpaksa belajar. Ya, belajar bagaimana nak mendempani, ya, walau-walau yang bebal ini. Kita jangan berputus asa, yang penting yang penting kita nak sampaikan terus dakwah kita supaya kita dapat selamatkan, ya, walau ini dari terus menjadi kedai tunggangan kepada lebay-lebay. Jadi cukup sampai di sini, saudara. Tazkirah saya, usrah saya dah dekat nak pukul 7, ya. Ana pun nak pergi bazar Ramadan, ya. Ana nak tengok di sana sama ada tidak walaon atau wala untit di sana, ya, untuk nak mencium tapak kaki ana. Okey, sepanjang saya berisrah ini, ya, bertazkirah ini, sekiranya dapat kata, tutur kata saya, ya, yang menyinggung perasaan walaon dan wala untit, saya menyusun jari, ya, dan saya menghulurkan kaki saya kepada anda semua. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lah, ya, dalam masa. Jangan lupa zakat fitrah, ya, bayar zakat fitrah. Kepada yang bukan walaon dan bukan wala untit, jangan bayar di makan-makan pas. Jangan bayar daripada mereka. Sebab mereka pandai, saudara. Bulan Ramadan ni mereka kata apa? Boleh bayar fitrah kami sebab kami parti Islam. Kami ni berjuang untuk Islam. Kami adalah parti yang berjuang fi sabilillah. Ya, di antara mereka asnaf yang layak menerima zakat itu adalah fi sabilillah. Mereka berjuang ke jalan Allah, mereka berhak mendapat fitrah dan zakat. Maka kami dah pejuang Islam, kami lah fi sabilillah, maka bayarlah zakat kepada kami. Bagilah banyak-banyak sedikit. Jangan terpedaya dengan itu, saudara. Masa ini dia kan cakap dia fi sabilillah, saudara. Masa ini. Kalau dia dapat duit tu dia bagi naik guru pasti tak apa juga, saudara. Boleh tahan juga. Kan? Dia kutip dia peterah kita, bagi pada kenaikan gaji guru pasti. Okey juga. Tapi kita tengok tak naik-naik. Fitrah tiap tahun kutip. Tak juga naik. Fitrah tahun tu rupanya markas mereka yang besar. Rupa kereta mereka yang besar. Rupa serban mereka yang besar. Jubah mereka yang besar. Bini mereka yang besar, saudara. Gaji pasti macam tu dah juga. Kan? Jadi jangan. Biarlah kita bagi kepada fitrah kita kepada tempat yang sebenar-benarnya lah.
Tempat yang meragukan, jangan. Jangan. Masa ni ramai ni mengaku fisabilillah ni. Masa ni pun ramai akan mengaku dia orang miskin, fakir miskin. Ramai yang mengaku dia fisabilillah, dia berjuang fisabilillah. Semuanya fisabilillah saudara sekarang ni. Sebab apa? Nak minta duit fitrah zakat. Jadi kita, Allah bagi kita akal dan fikiran, gunakan dengan sebaik mungkin, berfikirlah dengan baik saudara ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada yang bagi gift, yang belanja saya. Boleh saya gunakan gift ini untuk pergi bazar Ramadan kejap lagi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya diberikan rezeki yang bertambah-tambah bagi anda semua, pahala yang bertambah-tambah. Yang penting apa saja yang kita sebut, apa yang kita perkatakan di sini, sepanjang kita bicara selama ini, yang penting nawai kita adalah untuk membawa kepada kebenaran. Pendekatan itu terpulang kepada kita sebenarnya. Ada orang cara lembut, ada orang cara macam ini, ada yang keras sikit. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan siapa yang kita berdepan sekarang ini. Jadi yang penting nawai itu kita. Untuk apa kita cakap? Yang penting. Terima kasih banyak sekali lagi kepada yang bagi gift. Terima kasih yang berada di sini, yang memenuhi madrasah saya pada petang ini. Terima kasih banyak. Mudah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.